Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala takdirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam yang dikasihi Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, Barisan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf minggu lepas cuti batuk sudah sembuh. Baik, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun hijrahnya 1445 Hijriyah. Baik, saya biasanya bulan Maulid Rasul saya bacakan sikit daripada Maulid Barzanji yang lupa pula bawa. Tak apa dah, minggu depan InsyaAllah. Ya, ada orang dulu yang ada erti tu ayo. Syukur alhamdulillah tuan-tuan, kita di bumi Johor ni sambutan Maulid Rasul disambut besar-besaran sepanjang tahun untuk memperingati kelahiran dan kisah-kisah hidup, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Imam Hamid membawakan daripada Mutiara Barzanji, diterbitkan oleh Jabatan Agama Johor. Penaung yang berhormat Tuan Haji Zainul Abidin bin Osman, Pengerusi Tuanggasa Agama Negeri Johor. Penasihat yang berhormat Datuk Haji Zalil atau Zilil bin Haji Barun, Pengarah Jabatan Agama Johor. Ketua Penyusun Haji Burhanuddin bin Tibak, Ketua Penolong Pengarah bahagian pengurusan masjid. Penyusun, kumpulan penyusun bahagian pengurusan masjid. Tengok pada isi kandungan sini, dia tulis tentang Sayyid Ja'far Barzanji. Saya baca sikit lah daripada kitab ini tentang Sayyid Ja'far Al-Barzanji, pengarang ataupun penulis Maulid Barzanji,
Baik, Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul Al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi SAW. Dia keturunan Rasulullah dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang masyhur berasal dari Barzanj di Iraq. Barzanj itu nama tempat, tambah ya belakang Barzanji. Kalau kita Johor, Jauhar tambah ya Al-Jauhari, orang negeri Johor. Said Ja'far ini orang Barzanj, jadi disebut Al-Barzanji di Iraq. Beliau dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1126 Hijriyah. Segala usul Sayyid Ja'far semuanya merupakan ulama. Usul itu datuk, bapa, datuk dan ke atas. Semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amal, keutamaan dan kesolehan. Al-Alamah Al-Muhaddith Al-Musnad As-Sayyid Ja'far bin Husin bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji adalah mufti Asy-Syafi'iyah. Dia mufti di kota Madinah Al-Munawwarah. Berlaku perselisihan tentang tarikh kewafatannya. Sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriyah. Imam Zubaidi dalam Mu'jam Al-Mukhtash menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriyah. Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majlis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang masyhur dan terkenal. Nabi. Maulid karangan beliau ini adalah antara kitab Maulid yang paling masyhur dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam. Yang kita ingat kat Malaysia aja. Maulid Barzanjinya Malaysia aja, tidak Nusantara aja, Indonesia, Thailand tak, seluruh dunia lah sebenarnya, baik di timur maupun di barat. Bahkan ramai kalangan orang orang Arab dan Ajam dan bukan Arab yang menghafaznya. Ramai yang hafaz, saya taklah. Dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah. Kandungannya merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah lahir baginda, perutusan baginda sebagai Rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga kewafatan baginda. Kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan. Dia disyarah dia tuan-tuan, di komentar lanjut dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Al-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat tahun 1299 Hijriyah. Beliau turut menyatakan bahawa Sayyid Ja'far adalah seorang Al-Alamah, seorang muhaddis lagi musnad yang menjadi sanad dan sandaran umat. Sayyid Ja'far Al-Barzanji juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu, akhlak dan takwanya, tetapi juga dengan kekaramatan. Kalau bahasa Arabnya karamah, kemuliaan. Kalau bahasa Melayu kekeramatan, keramat. Keramat tu kadang orang Melayu salah erti, keramat. Kalau tarikh keramat, tarikh yang penting lah. Asal karamah tu kemuliaan, tetapi juga dengan kekaramatan, kemuliaan dan kemakbulan doanya makbul. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah meminta beliau beristisqa, memohon hujan. Maka dalam khutbah itu beliau pun berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta doanya termakbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya tak bacakan tuan, bahasa Arab tak ada baris ni. Maksudnya, dahulu Al-Faruq dengan Al-Abbas beristisqa memohon hujan
dan kami dengan Ja'far pula beristisqa, memohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah perantaraan mereka kepada Tuhan, dan ini wasilah kami seorang imam yang arifin. Arifin apa? Ini yang kenal. Kenal apa? Kenal Tuhan. Baik. Kegigihan beliau menuntut ilmu. Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Quran dari Syekh Ismail Al-Yamani dan belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf As-Sa'idi dan Syekh Samsuddin Al-Misri. Antara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat ialah Sayyid Abdul Karim Khidir Al-Barzanji, Sayyid Yusuf Al-Kurdi dan Sayyid Atitullah Al-Hindi. Beliau kemudiannya berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau telah belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Athaillah Ibni Ahmad Al-Azhari, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Ashbuli. Beliau juga telah diijazahkan oleh sebahagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Tib Al-Fasi, Sayyid Muhammad Tabari, Syekh Muhammad Ibnu Hasan Al-A'jami, Sayyid Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Syabruwi Al-Misri. Ilmu-ilmu yang dikuasai Sayyid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antaranya As-Saraf. Saraf tu ilmu pecahan kata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, ilmu ma'ani, mantiq. Mantiq tu ilmu logik akal. Al-bayan, al-adab, al-fiqh, usulul fiqh, faraid, hisab matematik lah, usuluddin, tauhid, hadis, usulul hadis, tafsir, hikmah, handasah, kalam, ilmu tauhid juga, bahasa, sirah, qiraah, suluk, tasawuf, rijalul hadis dan sebagainya. Masya-Allah. Maknanya banyak lagi tak dituliskan, dan sebagainya tu banyak lagi. Senarainya banyak lagi. Antara kitab karangan beliau banyak tuan-tuan, saya pun tak tersebut. Kemasyhuran beliau telah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah serta menteri-menteri kerajaan Uthmaniyah. Tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam, sehingga beliau dikenali ramai. Karangan-karangan beliau telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama sezaman dengannya, sehingga tersebarnya tulisan beliau di kalangan penuntut ilmu. Sifat-sifat beliau mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, wara', banyak berzikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan, bersedekah dan pemurah. Sayyidi Ja'far Al-Barzanji wafat di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi', ya Allah, sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh Sayyid Ja'far, karangannya membawa umat Islam ingatkan junjungan Nabi SAW, membawa umat kasihkan junjungan Nabi SAW, dan membawa umat rindukan junjungan Nabi SAW. Setiap kali karangannya dibaca, pasti selawat dan salam dilantunkan buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi SAW. Itu sedikit tentang pengarang Maulid Barzanji, yang masyhur dibaca tuan-tuan. Saya baca sikit lah, satu undahan ambil berkat daripada kisah Nabi SAW ni. Yang pendek je. Baik. Rawi ke berapa ni? 8.
وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم الشباب الشبيب. Surat 31 bab ke-8. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yawmi shabab as-sabiyyi fi ash-shahri bi'inayatir rabbaniyah. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح ب1000 من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه. ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية فحباها من حبائه الوافر بحباه. وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية. وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya bacakan arti tuan ya. Adalah kesuburan badan baginda satu hari menyamai kanak-kanak lain sebulan dengan pertolongan Allah. Baginda jadi satu hari sama dengan kanak-kanak lain sebulan. Baginda berdiri semasa umurnya 3 bulan, berjalan sendiri ketika umurnya 5 bulan. Ya Allah, berdiri semasa umur 3 bulan, berjalan ketika umurnya 5 bulan, tegap serta fasih bercakap semasa umurnya 9 bulan. 2 malaikat mendatangi baginda melakukan pembedahan dada, lalu seketul darah hitam dikeluarkan. Juga membuangkan dari dada yang mulia habuan syaitan dan dicuci dengan air salji.
Sebaliknya malaikat bertugas itu memenuhkan dada baginda dengan hikmah dan iman. Selepas itu dicantumkan dada baginda dan dimeterikan dengan khatamun nubuwah, iaitu kesudahan nabi-nabi. Kemudian kedua-duanya ditimbang dan didapati 1000 kali ganda beratnya daripada umatnya dari kalangan ahli kebaktian. Memang sejak kecil lagi baginda bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menyerahkan semula baginda kepada ibunya, sekalipun dilakukan dengan hati yang berat. Halimatus Sa'diyah bimbang kalau sesuatu terjadi atau sesuatu menimpa atas diri baginda. Ia mengunjungi baginda selepas baginda dengan Khadijah menempuh gerbang perkahwinan. Kerap baginda memberi pelbagai pemberian hadiah kepada Halimatus Sa'diyah dengan kurniaan. Pernah Halimatus Sa'diyah menghadap baginda semasa peperangan Hunain. Baginda bangun memberi penghormatan. Malah baginda sendiri menghamparkan selendangnya untuk Halimatus Sa'diyah. Qaul pendapat yang sahih mengatakan Halimatus Sa'diyah dan suaminya, anak-anaknya dan cucunya telah Islam keseluruhannya. Sebahagian besar ulama yang teguh pengetahuan mengatakan Halimatus Sa'diyah dan suaminya termasuk di dalam kumpulan sahabat baginda. Harumkanlah ya Allah makam baginda yang mulia dengan ucapan selawat dan salam sejahtera. Allahu a'lamu bissawab. Itulah sedikit kisah daripada keseluruhan riwayat hidup Rasulullah SAW. Ambil berkat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Pada tangan saya tulisan Rumi yang telah dialih dari tulisan Jawi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu, surat 38. Kalau yang Jawi surat 34. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahul ma'u. Artinya bahawa barang siapa menyebut zikrullah, iaitu doa yang dalam air sembahyang itu pada ketika ia mengambil air sembahyang, nescaya menyucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Dan barang siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil air sembahyang, nescaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena air sembahyang itu juga. Bermula makruh di dalam air sembahyang itu 7 perkara. Pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Kedua, menampar air ke muka dan kepala. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Kadang kat sekolah ni dia time ambil sembahyang ni lah nak berbual budak kan. Persiap rumah, masa tu lah tanya kerja rumah lah, apalah inilah, kan. Puas cikgunya kata kan. Cikgunya tengah ambil sembahyang, terpaksa juga jangan bercakap, makruh. Cikgu cakap nak suruh awak senyap macam mana kau cakap, terpaksa bercakap juga. Kan. Awak ni bukan saja makruh, buat orang lain dapat makruh juga. Dia bercakap, kita nak suruh dia diam, kita pun bercakap juga dah. Sama-sama dapat makruh je kan. Baik. Jadi daripada budak nak dilatih. Kalau tak sampai besar nanti apa nama ni bercakap masa ambil sembahyang kan. Kecuali perkara-perkara yang wajib lah, macam kawan tu nak masuk lubang ke apa tak nampak, tu wajib lah kita nampak. Ini tak ada apa-apa sebab cakap, makruh. Keempat, melebih membasuh segala anggota daripada 3 kali, makruh. Kalau terlupa dah 3 ke dah 4, kalau terlupa dah 3 ke masih 2, maka ambil yang kurang. Kita ambil yang kurang, iaitu 2. 2 yakin, 3 tu tak yakin, jadi ambil 2.
Yang sebenarnya rupanya dia dah yang keempat, itu tak makruh. Yang ni ceritanya memang dia ingat dah 3 dah saja, sambah jadi 4. Itu yang makruh. Kalau soal lupa tu tak makruh. Yang kelima, membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat, sebab kerana was-was jua. Kerana bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka itu, dinamai akan dia lahanun. Lebih banyak guna air lah daripada yang dikehendaki. Baik, itu kalau kalau memang yakin boleh kena, bukan air kecil boleh kena, boleh sempurna wuduk. Tapi kalau tak yakin ni, kalau air kecil ni takut tak sampai air, kenalah kuatkan air. Yang keenam, memakai air yang terjemur pada matahari, pada bejana, pada bekas yang menerima tukul karat besi lah, pada negeri panas pada ketika itu. Dia syaratnya ketat ni, bukan asal air panas je makruh, tak. Yang pertama, airnya tu dalam bekas besi. Maknanya kalau bukan bekas besi, apa nama ni, plastik ke apa, sintetik ke apa ke, yang penting bukan besi lah. Panas macam mana pun dia tak makruh. Dia bukan air musyammas. Yang kedua, dia terjemur pada matahari. Panasnya tu sebab terjemur dengan matahari, bukan sebab dipanaskan dengan elektrik. Kan shower tu kan. Ni kayak panas ni musyammas. Mana tahu musyammasnya tak kena matahari. Tak kena matahari, benda tu dalam pipe. Kemudian kat negeri yang panas, Malaysia ni bukan negeri panas. Malaysia negeri panas dan hujan sepanjang tahun, bukan negeri panas. Jadi bukan senang-senang lah air musyammas tu. Bahayanya apa? Bahayanya apa nama tu, besi, zat-zat besi dia tu boleh merosakkan badan lah, boleh merosakkan badan, kulit, jadi sopak. Cuma bukan senang-senang benda tu jadi musyammas, tidak. Baik, yang ketujuh, memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Tapi kalau bukan musyammas pun, panas sangat atau sejuk sangat pun makruh. Shower tu dibuka habis, panas-panas tidak, makruh lah. Ataupun sejuk sangat. Baik, ketahui olehmu bahawa sekalian yang tersebut dalam mengambil air sembahyang itu ada dalamnya fardu dan ada dalamnya sunat. Bermula fardu air sembahyang itu 6 perkara. Pertama-tama niat, seperti dikatanya nawaitu raf'al hadath, artinya saja aku mengangkatkan hadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadathi listibahatis solati, artinya saja aku mengangkatkan hadas kerana mengharuskan sembahyang, atau barang sebagainya. Dan tempat niat itu dipersertakan, disaingkan sama-sama berbarengan dengan permulaan daripada membasuh muka. Asal tempat niat yang asal sebenarnya semasa mula-mula nak basuh muka tu. Itu dari segi fardunya lah. Kalau dari segi sunatnya mula basuh tangan tu dah boleh mula niat. Baik, yang kedua, membasuh muka seperti yang terdahulu sebutnya itu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala atau rambut yang pada had kepala. Ini mazhab Syafi'i ni, setengah, sebahagian. Setengah tu bukan 1/2, maknanya kepala tu separuh membasuh. Itu bukan setengah yang itu yang dimaksudkan. Setengah kat sini maksudnya sebahagian. Kalau mazhab kita Syafi'i, sebahagian tu macam mana? Separuh daripada rambut pun sah. Itu paling kurang lah. Afdal ya seluruh kepala. Yang kelima, membasuh kaki serta mata kaki, kita panggil buku lali. Yang keenam, tertib ikut turutan. Adapun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka iaitu semuanya itu sunat muakkad, sunat yang dituntut, dan fadilatnya itu, kelebihannya itu amat banyak dan pahalanya amat besar, dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Dan jikalau ada cedera yang fardu itu, nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Wallahu a'lam.
habis tentang wuduk. Faslun fi adabil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mandi junub. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima' atau bersetubuh atau haid atau nifas atau wiladah melahirkan, maka ambil olehmu bejana air, bekas air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali. Oh ya, cerita pasal apa nama ni, bilik mandi ni, sebut mandi ni sebut, dia teringat bilik mandi tu kan, almarhum Kiai Ismail, yang lupa 2 minggu lepas tu kan, nak ingat tak ingat. Almarhum Kiai Ismail, rumah dia kemarin, apa nama dia, masa datang berubat tu kan, dia bilik air dengan tandas tu diasingkan. Bilik air untuk mandi tu diasingkan pintu lain lah. Pintu masuk bilik air lain, pintu masuk tandas lain. Tujuan apa? Nanti masa nak mandi tu, kalau nak baca-baca, tak apa nama ni, tak haram dan tak makruh baca. A'udzubillah, baca mulut, baca kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, apa semua tu baca masa nak mandi, tak haram dan tak makruh. Tujuan dia begitu, diasingkan bilik air dan juga tandas. Tu apa nama, Kiai Ismail, almarhum Kiai Ismail, dah meninggal dah. Baik, tu yang kata ilmu kebal tu, meninggal. Ustaz lambat cakap, dah tak ada rezeki lah. Carilah ilmu kebal dengan lain. Baik, tapi dengan dia, kalau nak apa belajar ilmu kebal kemarin, dia tanya tauhid dulu. Dia tanya dulu tentang tauhid, lepas ke tak lepas. Tak lepas tak boleh ni. Kalau nanti dia percaya ilmu kebal ni menyelamatkan dia, bukan Allah Ta'ala, susah jadinya. Baik, sambung. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima', subuh atau haid atau nifas atau wiladah melahirkan, maka ambil olehmu bejana air, bekas air pada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali, dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar atas badanmu yang kotor-kotor. Maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang dahulu itu serta segala doanya. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepala 3 kali, serta engkau berniat mengangkatkan janabah atau barang sebagainya seperti dikatanya, nawaitu raf'al janabah, artinya saja aku mengangkatkan janabah. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan 3 kali. Ini asalnya yang afdalnya kanan dulu 3 kali. Maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Kanan, 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 baru kiri, kiri, kiri. Kalau mudahlah. Dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu segala lipatan badanmu dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada jarang atau tebal. Dan engkau peliharakan olehmu daripada menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air sembahyang itu. Maka jika tersentuh tanganmu dengan zakarmu itu, kembali engkau mengambil air sembahyang. Ini asalnya lah kalau boleh. Habis macam mana nak basuh? Pakailah belakang tangan. Kan yang batal tu kalau pegang tapak. Tapak ada 2 dalam kitab. Tapak, ini tapak juga, belakang ni pun tapak juga. Kalau kita bahasa orang Melayu, tapak tu yang ni kan, belakang ni panggil apa tak tahu. Kan? Dalam kitab, tapak tangan tu, yang ini batin, yang ini zahir. Batin tu mana dalam lah. Yang zahir, yang kat luar. Dua-dua tapak. Yang batal air sembahyang tu kalau kena pada batin, tapak tangan yang batin tu, maknanya yang putih lah, putih, barulah batal air sembahyang. Itu kalau kena pada apa nama tu, batang zakar tu. Jadi kalau nak menyampaikan air tu, gunalah belakang. Tepi tak kira. Dia tapak betul tapak. Baik. Kalau nak jagalah habis sembahyang, kalau dah susah, dah lah
Kan, takut tak sampai pula air kan. Ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada dalamnya fardu dan ada dalamnya sunat. Dan bermula fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badannya. Kalau dalam ilmu fikir ada berbeza pendapat ulama. Ada ulama kata tiga, iaitu membersihkan cemar-cemar ataupun kotor-kotor pada badan. Ada setengah ulama kata dua sahaja. Adapun yang lain daripada dua ini maka iaitu sunat jua. Tetapi sayogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu bahawa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadat itu serta mengerjakan dia. Belajarlah perkara-perkara sunat ketika mandi, supaya bertambah kita punya ibadat bertambah baik, insya-Allah. Cukuplah kadar ni tuan-tuan, beberapa perkara sedikit tentang wuduk dan juga tentang mandi dan kisah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca, dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, kita amalkan sampaikan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.